Assalamualaikum guys, selamat datang ke ASR TV. So, ini adalah perlawanan ke-19. Perlawanan yang dinanti-nantikan oleh semua peminat-peminat pasukan Sabah FC, iaitu pertemuan yang bakal melihatkan satu tim yang sekarang berada di puncak Liga Super belum mencatat sebarang kekalahan, iaitu Sabah akan menentang JDT di Stadium Likas guys, dan perlawanan akan dilangsungkan pada 9 hari bulan Ogos pada jam 8.15 malam. Hampir maklum untuk tarikh dan juga jam perlawanan itu akan dimulakan. Dan of course, seperti mana kita tahu, JDT adalah money magnet. Mana-mana stadium diorang pergi, stadium lawan sudah pasti akan pack. So itulah yang terjadi di Stadium Likas ni, di mana semua tiket digital ataupun fizikal habis dijual. So okay guys, itu bukan tujuan cerita video ni. So video ni adalah mengenai head to head untuk perlawanan di antara kedua pasukan ni, di mana kita akan melihat sejarah kedua pasukan yang hasil daripada sejarah mereka telah lalui, dan juga prestasi terkini hasil daripada 5 perlawanan terakhir yang telah mereka lalui. Dan seperti biasa guys, di penghujung video ni, aku akan meletakkan prediction aku mengenai jumlah gol yang bakal dilakukan oleh antara kedua pasukan, dan of course prediction aku tentang pasukan mana yang bakal memiliki kadar kemenangan secara percentage. So kamu tengok video itu sampai habis, dan lepas tu baru kamu letakkan prediction kamu, dan juga kamu rasa tim mana yang mempunyai percentage yang cukup tinggi untuk memenangi perlawanan ni, kamu letak di ruang komentar di bawah. So jom kita mulakan. Jadi guys, kita tengok dulu sejarah di antara kedua pasukan ni. Aku ambil perlawanan sejak dari tahun 2022. Ini adalah transformasi Sabah FC, di mana diambil alih oleh OKS dan juga manajemen baru. Dan selepas itu banyak kemasukan pemain baru di dalam skuad Sabah FC kita. So semenjak 5 perlawanan yang telah dilalui oleh Sabah FC menentang JDT, belum ada sebarang kemenangan pun ataupun baik seri yang dilakukan oleh Sabah FC. Apa yang kamu share di sini, benda utama yang aku mau kamu tengok di sini adalah sewaktu JDT berada di Stadium Likas guys. Kamu tengok tu yang aku highlight tu. Tidak ada banyak gol yang dimampukan oleh JDT, walaupun Sabah tewas pada perlawanan tu, di mana pada 2022 home JDT hanya berjaya menang 2-1 di Stadium Likas, dan seterusnya untuk perlawanan Cup pula, iaitu pada tahun 2022 juga, di mana JDT hanya berjaya menundukkan Sabah FC 1 gol berbalas kosong. Itu yang kamu mau tengok lah, pasal ini melibatkan sendiri rekod yang bakal dilakukan oleh Sabah FC bagi tahun 2023 ni. Sekiranya berjaya mengkalkan rekod tanpa kalah di Stadium Likas selepas menentang JDT ni, kita punya chances untuk kekal mengekalkan rekod tanpa kalah di Stadium Likas amat cerah. Sekarang ni JDT sejak penghalang dah. That's why kenapa aku highlight perlawanan home Sabah FC tu, walaupun kita tewas pada perlawanan tu, tapi kalau kita tengok dari segi margin skor dia, macam ada chances inilah at least untuk kita merubah result perlawanan tu. Dan ini adalah 5 perlawanan terakhir yang telah dilalui oleh kedua pasukan. Sebenarnya kita tahu JDT adalah merupakan satu pasukan yang belum kalah setakat ni, manakala Sabah FC pula hasil pada 5 perlawanan terakhir kita hanya mencatat 1 kekalahan sahaja. Aku rasa inilah merupakan satu bilang orang moral yang cukup baik untuk Sabah FC untuk dibawa perlawanan ni ke Stadium Likas, especially 2 perlawanan sebelum ni adalah 2 perlawanan away, di mana kita tewas pada Selangor dan seterusnya menang kepada Penang FC. Dan antara benda yang menarik lagi aku mau share kamu di sini guys, cuba kamu tengok jumlah gol dan juga bolos yang dilakukan oleh JDT berbanding Sabah FC. Cukup berbeza, cukup jauh. So ini pun adalah salah satu faktor yang kita kena ambil kira juga, kerana kalau kita tengok lately ni ada satu penyerang JDT, Herbert kan nama dia tu. Okay, itu nampak gayanya macam on form juga sekarang ni, seperti mana apa yang kita miliki. Makado beliau pun salah satu antara penyerang yang cukup on form di saingan Liga Super ni. Tapi again lah, okay, kalau kita tengok kualiti di antara JDT dan juga Sabah FC ni, dan juga tim-tim lain lah, sebenarnya memang merupakan satu persembahan yang cukup berbeza guys. So ini adalah kedudukan terkini sebelum sepak mula perlawanan ni, di mana Sabah FC masih mempunyai advantage sebanyak 19
perlawanan. Perbezaan mata di antara Kedah dan Pahang adalah satu mata saja, tapi kita tidak risau untuk dua tim yang berada di bawah Sabah FC kerana masih mempunyai jurang mata yang cukup berbeza. Kenapa aku sentuh benda ni guys? Pasal aku ingin bawa kamu melihat dua perlawanan penting ni. Okey, satu adalah Selangor Kuala Lumpur kerana kita ingin merapatkan kita punya jurang mata di antara Selangor, dan seterusnya perlawanan Kedah dan Pahang ni guys di tempat ketiga dan keempat. Ini sebenarnya. So sekiranya kita mampu untuk memenangi perlawanan menentang JDT ni by miracle lah, aku boleh katakan keputusan di antara Kedah dan Pahang ni akan memberi efek yang cukup ketara untuk kita, di mana aku pasti Kedah dan Pahang ni salah satu tim akan membawa pulang 3 mata. Itu bagi aku. Tidak akan seri perlawanan ni, antara Kedah ataupun Pahang akan memenangi perlawanan ni. Tapi of course sekarang ni bergantung kepada Sabah FC sebenarnya, adakah kita mampu untuk membuat sesuatu dalam perlawanan. Tapi sekiranya kita seri pada perlawanan ni guys, di mana Kedah ataupun Pahang, Kedah dan Pahang akan mendapat 38 mata dan Sabah akan kekal 36 mata, tidak akan merubah kedudukan kita lah. So itulah guys perkongsian awal mengenai on paper apa yang terjadi di antara Sabah FC dan juga JDT setakat ni. So antara benda-benda lain yang aku mau sentuh lagi di sini adalah seperti mana yang aku katakan juga sebentar tadi, di mana JDT mempunyai satu rekod kecemerlangan yang cukup bagus dari segi tanpa kekalahan, dan kita tengok sendiri JDT baru bolos selepas 18 perlawanan baru bolos 3 gol lagi. So chances kita untuk memenangi perlawanan ni memang agak slim juga sebenarnya di atas dua faktor yang aku sentuhkan sebentar tadi. Dan satu lagi, prestasi Sabah FC apabila menentang tim yang berada di top 5 especially tidak seperti mana yang kita inginkan. Kalau tu menentang Selangor, Kedah dan juga Pahang setakat ni bukanlah satu benda yang kita boleh banggakan. Tapi apabila kita bertemu dengan tim yang berada di bottom league ataupun mid table, so far persembahan kita tiada masalah lah. Itu adalah faktor yang membuatkan kita kenapa berada di tangga kelima sebenarnya. Pasal kita bagus dengan tim-tim yang berada di bawah kita, tapi apabila kita bertemu dengan tim yang berada di atas, result kita kurang memberangsangkan. Itu setakatnya. Jadi aku mengharapkan di sini satu semangat yang cukup besar untuk Sabah FC, especially Stadium Likas lagi bakal full. So aku harap dengan hadirnya pemain ke-12 yang memenuhi Stadium Likas ni dapat membantu Sabah FC untuk cuba mencatatkan sesuatu yang menarik lah di dalam perlawanan ni. Dan of course satu lagi, minta kerjasama untuk penonton-penonton yang hadir di Stadium Likas, tolong jaga perangai lah. So tidak maulah peristiwa yang terjadi sebelum ni berulang lagi guys. So antara benda lagi aku nak tahu, Sadil akan ada dalam perlawanan ni kerana keperluan Sadil untuk perlawanan ni cukup signifikan untuk membantu Sabah FC. Kepantasan Sadil lah especially. So Roman Makado, Darren Lock boleh beraksi tapi tidak cukup padu sekiranya Sadil tidak berada di dalam kesebelasan utama Sabah FC. So itu adalah antara faktor juga yang bakal menentukan prestasi Sabah FC untuk perlawanan ni lah. So okay guys, prediction aku guys adalah, minta maaf banyak-banyak guys. So aku kena tengok reality perlawanan ni. So aku bagi 65% untuk chances kemenangan untuk JDT dan 45% chances kemenangan untuk Sabah FC. Gol yang bakal dilakukan, so maksudnya rekod tanpa kalah Sabah FC bakal lebur lah di Stadium Likas waktu menentang JDT ni. Gol, aku rasa tidak akan banyak gol, paling tinggi pun 3 gol bakal dilakukan oleh JDT dan Sabah at least akan menjadikan 1 gol. So keputusan terakhir untuk perlawanan ni adalah 3 JDT dan 1 untuk Sabah FC. So okay guys, sila tekan prediction kamu pula di ruang komentar di bawah. So insyaAllah aku akan buat live perlawanan ni jika diberi kesempatan dan rezeki, dan of course aku akan cuba juga buat live untuk review perlawanan di antara kedua pasukan ni. Assalamualaikum.